Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati para panelis kita pada malam ini, yang dikasihi ahli-ahli Auqaf Holdings Berhad, para wakafers dan pejuang wakaf sekalian, seterusnya hadirin hadirat yang sedang menonton siaran ini secara atas talian di Facebook Auqaf Holdings Berhad. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam siri pertama webinar anjuran Auqaf Holdings Berhad, satu usaha untuk kami berkongsi ilmu pengetahuan sepanjang kita sama-sama berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB ini. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, insya-Allah, marilah kita bersama-sama memulakan majlis kita dengan membacakan Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Pada malam ini saya Mohsin Sharif dari Auqaf Holdings Berhad akan bertindak sebagai moderator dalam satu perbincangan untuk kita mengupas satu isu yang sangat dekat dengan kita pada ketika ini, iaitu pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 yang melanda negara bahkan seluruh dunia telah mengubah sistem kehidupan manusia secara mendadak, baik dari aspek sosialnya, ekonominya dan juga dari sudut keagamaan. Malah dalam erti kata lain, kehidupan manusia telah berubah dari norma kebiasaan kepada satu norma-norma yang baru. Apakah hikmah di sebalik Allah datangkan pandemik COVID-19 ini? Dan bagaimanakah pula kita sebagai manusia bersiap sedia, khususnya sebagai individu dalam masyarakat, dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 yang masih berpanjangan ini. Jadi untuk mengupas lanjut tentang tajuk ini, insya-Allah bersama dengan kita pada malam ini dua orang panelis yang merupakan ahli dalam bidang masing-masing. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan kedua-dua panelis kita yang akan sama-sama membicarakan tajuk webinar kita pada malam ini, COVID-19, Hikmah dan Kesiapsiagaan. Baik, panelis pertama kita merupakan seorang da'i yang tidak asing lagi, seorang yang seringkali muncul di kaca TV dan juga corong-corong radio, dan selalu berkongsi tentang ilmu keagamaan dan juga motivasi kekeluargaan. Beliau juga merupakan mudir Pondok Motivasi Hamlatul Quran di Kuala Selangor. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang pada Ustaz Dr. Ashraf Suwarin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Boleh, kasih Tuan. Boleh dengar saya dengan jelas Alhamdulillah, jelas. Insya-Allah. Baik, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama Auqaf pada malam ini. Terima kasih kembali. Seterusnya, panelis kedua kita merupakan sahabat saya yang sudah saya kenali sejak di zaman universiti lagi. Kami sama-sama menuntut di Cardiff University, United Kingdom. Walaupun kami di bidang pengajian yang berbeza, tapi kami sama-sama aktif dalam Malaysian Student Society dan yang banyak menganjurkan program-program yang memberi manfaat kepada pelajar-pelajar Malaysia. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Daliana Hamid. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kita pada malam ini Walaupun terima kasih kerana menjemput saya. Ya, kami tahu Doktor masih sibuk di lapangan, tapi alhamdulillah pada malam ini sudi juga melapangkan sedikit masa untuk berkongsi ilmu dengan ahli-ahli Auqaf. Dr. Daliana atau lebih dikenali sebagai Dr. Dal merupakan pakar perubatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia
dan kini bertugas di Klinik Kesihatan AU2 Keramat. Baik, pada malam ini kita akan berbicara secara santai, insyaAllah. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam tempoh lebih kurang 1 jam ini, saya akan melontarkan beberapa soalan kepada kedua-dua panelis kita dan setiap panelis ini akan diberi masa 8 ke 10 minit untuk menjawab, dan insyaAllah sekiranya kita ada lebihan waktu, kita juga akan membuka soalan kepada para penonton sekalian dan saya akan memilih beberapa soalan jika ada waktu untuk kita ajukan juga kepada panelis-panelis kita ini. Jadi saya harap keduanya telah bersedia InsyaAllah. InsyaAllah. Sekiranya keduanya telah bersedia, saya nak mulakan dulu dengan yang berbahagia Ustaz Ashraf lah ya. Kita mulakan dengan Ustaz. Baik. Soalan kita soalan kepada Ustaz. Apabila kita membicarakan tentang wabak, Ustaz dalam agama Islam, kalau kita tengok apabila kita membicarakan tentang wabak ni, bagaimanakah kita sebagai ahli masyarakat perlu mengurus wabak ini? Dan dalam konteks kita ini sebagai individu, bagaimanalah kita nak melawan wabak ini dengan lebih berkesan? Mungkin Ustaz juga boleh berkongsi dengan kita kalau ada kisah-kisah tentang wabak yang pernah menimpa umat-umat terdahulu yang boleh kita jadikan pedoman pada kita di saat kita sedang menghadapi wabak COVID-19 ni. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an, Allahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang dikasihi sahabat lama juga Tuan Muhsin Sharif, yang dihormati sahabat panel Dr. Daliana Hamid dan seluruh ahli Akaf Holding Berhad dan seluruh teman-teman yang menyaksikan bicara maya kita pada malam ini, yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur dengan izinnya kita bertemu walaupun dalam keadaan tak boleh berhimpun dalam majlis ilmu, tapi kita gunakan kecanggihan ini, perhimpunan ilmu kita di alam maya. Subhanallah. Ya, kita bertemu di ruang udara, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sebalik gambaran apa yang berlaku hari ini, saya nak menarik perhatian teman-teman seluruh yang menyaksikan bicara ini. Cuba kita renung firman Allah berdasarkan surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, bagaimana Allah bagi motivasi, Allah sebut apa yang bakal berlaku dalam Quran. Surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Cuba kita ambil note, kita ambil perhatian, mudah-mudahan di sebalik gambaran tu kita faham. Kita faham apa yang berlaku hari ini, segala-galanya Allah dah catat dalam Quran. Ayat yang ke-22 surah Al-Hadid. Hadid maksud dia besi. Bila sebut besi, subhanallah, segala-galanya kuasa Allah untuk lentur besi itu, untuk bagi keras besi itu. Apa sebalik ayat ni, kita renung bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Sadaqallahul azim. Di sebalik ayat ini, apa maksud dia? Setiap bencana, musibah yang kita faham, musibah itu daripada kalimah Arab yang bermaksud bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami menjadikannya, sesungguhnya itu semua mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah. Bermakna apa? Sebelum kita dicipta atas dunia, sebelum bumi ni juga dicipta, Allah dah cipta, Allah dah create. Bagaimana kita punya musibah, bagaimana kita punya balak, bagaimana kita punya ujian. Bagaimana tajuk, cantik tajuk pada malam ini, Tuan Muhsin, hikmah di sebalik pandemik.
COVID-19 ni, subhanallah, Allah dah catat juga termasuk musibah yang bakal berlaku. Kita faham sebelum ni digembar-gemburkan 2020, bagaimana kecanggihan teknologi. 2020 kereta terbang, segala-galanya hari ini terbang, bukan kereta terbang tak berapa nak jalan. Maksudnya apa? Allah nak cerita, Allah nak kita sedar kecanggihan ujiannya, kecanggihannya lebih mengatasi kecanggihan manusia. Allahu Akbar. Bagaimana tadi dalam mukadimah Tuan Muhsin sebut, segala-galanya jatuh, segala-galanya merundum, ekonominya, pendidikannya. Pondok saya pun ditutup, sekolah segalanya ditutup, ekonomi down, segala saham juga down. Tapi Allah nak cerita di sebalik gambaran ini, Allah nak tiun kepala otak kita, bukan dunia menjadi target kita, tapi akhirat. Dunia tak ke mana. Dunia akan hancur. Bermakna di sebalik gambaran ini, saya nak sebut dulu sebagai mukadimah ayat ini untuk kita fikir sama-sama. Allah dah catat. Kita tak boleh nak minta hindar musibah. Kan ada doa minta hindar musibah. Tapi yang perlu kita minta adalah ditetapkan iman, ditetapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa sebut, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Doa ni yang diajar oleh Nabi SAW. Ketentuan Allah dah atur. Takut ketentuan yang tak elok dengan doa. Boleh saya share balik? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, peliharalah aku, lindungi aku daripada sebarang balakmu. Wa daraki syaqa, daripada kengerian musibahmu. Wa su'il qada, daripada ketentuan burukmu. Wa syamatatil a'da, daripada musuh-musuh yang kita tak sedari. Allahu Akbar. Doa ni sangat cantik dan Nabi dah cerita dulu bagaimana akan berlaku nanti zaman yang penuh dengan balak, zaman yang penuh dengan musibah. Jadi saya nak menjawab soalan daripada Tuan Moderator tadi, Tuan Muhsin. Bila kita faham tentang musibah yang berlaku, wabak hari ini, Nabi dah sebut dah. Apa yang berlaku semua daripada tangan-tangan manusia, kerosakan manusia yang mengundang bala Allah untuk turun. Allah tak akan turunkan balak musibah itu saja-saja. Sebelum ni saya dengan pelajar UiTM kita buat forum sebegini. Timbul satu tajuk, adakah COVID ni termasuk juga tanda-tanda dunia nak kiamat? Ya. Bila sebut berlaku penzinaan, 5 perkara maksiat berlaku akan mengundang bala Allah. Bila sebut dalam hadis Nabi SAW akan turun wabak penyakit yang berupa taun. Bila sebut taun ini, penyakit yang lebih dahsyat daripada umat terdahulu yang tak ada vaksin, yang tak ada ubat. Dr. Daliana hebat pakar kan dalam perubatan. Bagaimana hari ini kita menjadi serabut, tak jumpa vaksin, tak jumpa penawar untuk kepada penyakit ni. Dan sebelum ni ada penyakit yang belum ada penawar sampai sekarang. Apa dia? HIV. Allahu Akbar. Apa sebab? Berlaku penzinaan, berlaku maksiat berleluasa. Jadi Allah datangkan gambaran ini. Dan kita sedar atau tidak bagaimana wabak ini menyerang satu dunia. Biasa kita dengar penyakit hanya satu-satu negara kena. Tapi ini satu dunia, subhanallah. Yang tertinggi Amerika Syarikat. Yang bangga dengan kecanggihan teknologi. Hari ini paling leading, paling tinggi sekali. Allahu Akbar. Dan apa di sebalik gambaran ini, pernah berlaku zaman Khalifah Sayyidina Umar kalau tak silap saya, berlaku wabak penyakit ini dan sampai menyerang binatang satu-satu mati dan menyerang manusia seorang-seorang mati, seorang-seorang meninggal dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan, dan hadis Nabi juga ada sebut, bila ada tempat yang diserang wabak penyakit, kita kena bertahan, kena berjaga-jaga, jangan kita pergi ke tempat itu. Dan menjadi satu kewajipan. Sebab apa, bila kita pergi, kita akan dijangkiti. Kita balik lagi, akan merebak jangkitan tu. Subhanallah, ni Nabi dah sebut dah. Dan di sebalik gambaran ini, apa yang mereka lakukan, mereka pakat dengan ahli agama yang ada pada waktu tu, yang mereka buat vaksin yang terbaik. Apa dia? Mereka tutup kelab-kelab malam, pusat-pusat hiburan, pecahkan botol-botol arak dan bawa kembali kepada Allah. Itu vaksin yang terbaik. Saya sebut kembali, 2020 Allah nak tune kepala otak kita, bukan bangga dengan kecanggihan dunia, tapi kita ambil tarbiyah, pengajaran daripada apa yang Allah datangkan ini. Subhanallah. Allah nak perbetulkan sikap kita. Dan jalan yang terbaik adalah kembali kepada
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk diam di tempat kita dan kita banyakkan berdoa, kita banyakkan perbaiki, ya, dalam rumah pun kita boleh berjemaah, dalam rumah pun kita boleh wujudkan majlis ilmu, dalam rumah pun kita boleh sama-sama menegur. Itu sebenarnya yang Allah nak kita perbetulkan. Jadi di sebalik soalan tadi, jawapannya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz atas satu kupasan yang sangat menarik bagaimana kita sebagai hamba kena ditarbiahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kembali kepada dia. Vaksin dia macam Ustaz cakap tadi adalah kembali kepada Allah. Seperti mana Ustaz juga terangkan dalam surah Al-Hadid, bagaimana Allah datangkan bala ni sebagai satu peringatan kepada umat manusia dan kita diseru untuk kembali kepada dia dan kita kena sama-sama memperbanyakkan doa untuk menghindarkan bala ini, insya-Allah. Baik, saya akan teruskan lagi perbincangan kita. Kita nak tengok pula dari sudut sains dan perubatan ni. Saya nak ajukan soalan kepada Dr. Daliana. Sebagai seorang petugas di barisan hadapan doktor, the frontliners ni, boleh tak doktor kongsikan serba sedikit pengalaman doktor sendiri apabila berdepan dengan pesakit COVID-19 ni? Silakan doktor. Terima kasih Encik Mohsin Sharif selaku moderator dan pengarah eksekutif Awqaf Holdings Berhad kerana sudi menjemput saya bagi sesi kali ini, dan terima kasih juga kepada ahli-ahli Awqaf dan penonton yang sedang mengikuti webinar kita secara live. Rasa kerdil pula saya rasa dijemput sebagai panelis bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Ashraf Swarin. Sebelum saya menjawab soalan Tuan Moderator, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua anggota barisan hadapan atau frontliners, walau di mana jua anda berada. Dalam kita menghadapi pandemik ini Mohsin dan Ustaz, setiap frontliner bukan sahaja staf kesihatan mempunyai pengalaman tersendiri kerana terdapat perbezaan tugasan. Jadi untuk staf kesihatan ada antara kami yang bekerja di lapangan, di unit kecemasan contohnya, ataupun di ward-ward termasuk unit rawatan rapi ICU. Dan bagi saya dan pasukan saya pula, kami bekerja di klinik kesihatan. Jadi pengalaman dan tugasan kami berbeza. Jadi sebelum saya berkongsi serba sedikit pengalaman kami di lapangan, kalau kita lihat situasi semasa kita sekarang, kita berdepan dengan gelombang ketiga pandemik COVID-19 ini . Jadi kalau ikut infografik yang tertera, bagi pengalaman saya sendiri untuk gelombang kedua yang berlaku dari bulan Mac, yang ini infografik untuk gelombang pandemik yang kita ada. Jadi untuk gelombang kedua dalam lebih kurang jangka masa dari bulan Mac sehingga bulan Jun, pada pendapat saya dan pengalaman saya sendiri adalah masa yang mencabar kerana pada ketika itu ada banyak ketidakpastian dan benda baharu yang berlaku kerana virus ini ialah virus yang baru. Sebab itu pada mulanya dipanggil novel coronavirus. Jadi seperti Ustaz Ashraf sebutkan tadi, ini ialah penyakit baru yang di mana penawarnya belum ditemui lagi. Dari permulaan pandemik itu, klinik kesihatan di komiti telah mula sibuk dengan orang awam yang berisiko yang hadir untuk mendapatkan rawatan. Jadi bagi pasukan saya di klinik kesihatan, kami berhempas pulas menjalankan saringan dari awal gelombang kedua ni. Ya, Encik Mohsin dengan Ustaz, di mana kebanyakannya kes disumbang oleh kluster-kluster seperti contohnya kluster UDA dan kluster Perhimpunan Seri Petaling, dan ada juga di Depo Tahanan Immigration. Jadi kami menerima pelbagai klien, sama ada klien berisiko yang bergejala atau kontak rapat yang datang untuk ujian saringan COVID-19. Jadi kalau ada infografik yang telah tertera ditunjukkan di kaca media semua penonton yang ada,
ini ialah contoh-contoh kontak rapat. Jadi dia termasuk kita panggil household contact, kontak-kontak yang tinggal bersama di rumah pesakit yang positif atau individu-individu dari satu premis yang sama. Jadi duduk kurang dari 1 meter seperti di pejabat, di kelas, di rumah ibadat. Jadi untuk gelombang ketiga ni kita akan nampak ramai kluster-kluster dari tempat bekerja sebab di bawah PKPB sekarang ada juga ramai yang sudah mula masuk bekerja seperti biasa. Jadi ramai kontak rapat ini juga datang ke klinik-klinik kesihatan. Ada juga klien yang datang dalam keadaan kecemasan. Alhamdulillah, saya tidak pernah mengendalikan pesakit yang datang dalam keadaan lebih serius atau pesakit yang dikategorikan sebagai SARI. SARI ni nama penuhnya ialah Severe Acute Respiratory Infection. Bukan salah dengar baru lepas di Bali ni sebut SARI. Tapi ini ialah Severe Acute Respiratory Infection. Di mana klien-klien ini perlu dimasukkan ke hospital untuk ujian pengesahan dan mendapatkan rawatan. Jadi untuk saya, Alhamdulillah, tidak diuji dengan klien-klien yang lebih serius seperti ini, tetapi saya pasti rakan seperjuangan di hospital atau lapangan, terutamanya rakan-rakan yang sedang bertungkus lumus, contohnya di Sabah, mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya dalam berdepan dengan pesakit COVID ni. Jadi kalau kita tengok dengan jangka masa yang kita dah lalui, melalui zaman pandemik COVID ini, ada banyak benda baru yang kita belajar. Salah satunya, jika kita tengok infografik seterusnya, gejala-gejala COVID ini pun telah ditambah baik. Jadi kalau infografik seterusnya akan menunjukkan kalau tuan-tuan, puan-puan penuntut yang mempunyai gejala-gejala 2 daripada kotak-kotak yang berwarna kuning itu atau salah satu daripada kotak yang berwarna merah itu, kita akan sarankan untuk segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jadi kalau saya di klinik kesihatan yang merupakan frontliners sama juga di rakan seperjuangan di hospital, langkah yang penting sekali apabila kami berdepan dengan pesakit yang positif COVID atau berkemungkinan menghidapi jangkitan COVID ialah kami perlu melindungi diri sendiri. Jadi kalau dengar bunyinya macam sedikit pentingkan diri Tuan Moderator dan Ustaz, tetapi anggota kesihatan penting untuk melindungi diri mereka kerana jika mereka sakit atau terdedah kepada risiko, kami tidak akan dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah kami dengan baik. Jadi walaupun peluh sebaldi semasa menyarungkan PPE ni atau personal protective equipment ni, ini ialah langkah yang paling penting untuk kami buat untuk melindungi diri kami bila berhadapan dengan pesakit COVID. Alhamdulillah dengan bantuan orang awam dan juga kementerian sendiri, kami menerima banyak bantuan alat-alatan yang boleh diguna pakai semasa pandemik ini. Contohnya kami terima portable aircon dan industrial fans dan pelbagai alat lagi. Jadi dah lengkap pakai alat pelindungan diri ni, kami akan jalankan tugas seperti biasalah, sama ada mendapatkan informasi dari klien atau kita kena menjalankan ujian saringan yang dibuatlah. Sedikit perkongsian, walaupun saya tiada di lapangan semasa salah satu kawasan di Selangor diletakkan di bawah PKPD, sepasukan staf saya yang telah ditugaskan menjalankan saringan secara besar-besaran. Ini mass screening yang perlu dilakukan di kawasan-kawasan PKPD. Mereka terpaksa memulakan mass screening ni pada hari pertama Ramadan yang lalu. Jadi cabaran itu memang sangat hebat Mohsin dan Ustaz memakai PPE yang penuh dan bekerja di bawah kemah yang panas. Ini bukan mudah untuk sesiapa sahaja. Jadi ada staf saya sampai jatuh sakit ataupun hampir pingsan, ada staf yang menangis dan ada yang tidak dapat meneruskan puasa mereka.
Jadi ini cabaran-cabaran frontliners di lapangan bila mereka berhadapan dengan kes-kes yang positif COVID ataupun berkemungkinan atau berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID. Itu sedikit perkongsian saya. Terima kasih, moderator. Okey, terima kasih Dr. Dal ya. Satu perkongsian yang sungguh panjang lebar ya. Bagi saya ini satu pengalaman yang sangat berharga, penuh cabaran yang bukan semua di antara kita terpilih untuk menghadapinya. Memang kami seluruh rakyat Malaysia angkat salute kepada barisan hadapan kita yang terus dengan penuh komited meneruskan tugas-tugas mereka di lapangan untuk memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni. Tadi kita dengar doktor cerita tentang cabaran risiko berjangkit atas diri sendiri, risikonya gejala tu merebak dengan cepat dengan sarinya lagi doktor saya tak tahu apa sari tu. Saya kalau kepala saya sari tu memang sari lah kan. Tapi ada terms yang digunakan untuk define apa itu sari kan. Dan paling utama saya lihat juga kesihatan mental para frontliners kita pun terganggu. Yang ada yang tak dapat balik kampung, ada yang berjauhan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kami di pihak Awqaf Holdings ni, untuk makluman doktor dan ustaz sentiasa menyokong dan berusaha untuk membantu para frontliners sekalian. Dan salah satu inisiatif kita adalah dengan kita mengadakan satu dana wakaf khas COVID-19. Yang mana dana ini telah dimulakan daripada PKP yang pertama lagi. Dan kami akan terus menggerakkan dana ini insya-Allah doktor untuk kita pastikan kita dapat terus membantu frontliners kita di barisan hadapan. Dan kepada rakan-rakan pendengar di luar sana, sekiranya ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang dana wakaf COVID-19 ini, boleh mendapatkan maklumat daripada slide ataupun yang tertera itu. Baik. Kita teruskan lagi Saya kembali semula kepada yang berbahagia doktor, Ustaz. Kalau tadi kita dengar Dr. Dal menceritakan pengalaman beliau menghadapi pesakit-pesakit COVID-19. Mungkin untuk Ustaz sendiri ada pengalaman tersendiri dalam berdepan dengan pesakit COVID-19 ni. Jadi sebagai Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi kami panduan apakah amalan ataupun ibadah yang sesuai yang boleh diamalkan untuk mengelakkan diri kita ni terkena dengan wabak COVID ni, dan kalau kita dah dijangkiti oleh COVID ni, apakah amalan yang sebaiknya boleh kita laksanakan? InsyaAllah Ustaz, saya silakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator, Tuan Muhsin dan Dr. Daliana. Saya agak subhanallah agak tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Daliana tadi. Subhanallah, bukan satu benda yang mudah kita nak berdepan dengan ujian, kira ujian jugalah. Bila kita memang tugas tetap tugas. Kadang ada yang sebut siapa suruh pilih tugas jadi doktor, siapa suruh pilih tugas jadi jururawat dan sebagainya. Bila jadi macam ni bukan masanya untuk kita tuding jari, macam yang jaga sekatan jalan, polis, tentera dan sebagainya. Siapa suruh kat tengah panas. Ini bukan masanya untuk kita tuding jari. Tapi di sebalik gambaran itu, Allah takkan beri atas kemampuan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tadi Tuan Muhsin sebut, kita lancarkan dana wakaf untuk bantu kan. Awqaf Holding untuk bantu. Kalau doktor, kalau jururawat, dia frontliner barisan hadapan. Kita juga boleh jadi frontliner dengan bantu masukkan ke dana ni. Subhanallah. Kita tak nampak kadang apa yang perlu kita bantu, tapi di sebalik gambaran tu. Macam doktor sebut tadi, bantu bagi kipas, bantu bagi keperluan, itu juga subhanallah. Memang manusia tak nampak, tapi Allah akan
akan nilai dengan sebaik-baiknya. Baik, bila disebut tentang gambaran tu, saya ramai di antara yang mengadu, yang datang, subhanallah. Kalau daripada sudut doktor mungkin rawatan fizikal, tapi saya bukan doktor daripada perubatan, tapi bila sebut macam tu, kita yang subhanallah, yang mengaji sikit-sikit ni Quran, kita boleh jelaskanlah. Allah sedang uji kesabaran kita, Allah sedang uji kehidupan yang sementara ni, bagaimana kita kena lalui. Saya nak petik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, ayat yang Allah ajar bagaimana kita nak lalui satu-satu ujian, bagaimana kita nak lalui satu-satu cabaran. Ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-45. Kalau boleh ambil note teman-teman yang dirahmati Allah, ayat yang ke-45. Bagaimana kita nak hadapi satu-satu ujian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah nak ajak kita renung dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan, minta tolong dengan Allah bila diuji ni. Subhanallah, tuan moderator, doktor, bagaimana sekarang ini penuh dengan tekanan. Yang jumpa saya cerita baru bercerai dengan suami dia. Yang jumpa saya anak macam-macam masalah. Macam di pondok kita pun bila anak balik bercuti ni, masalah lain pula yang berlaku. Sibuk dengan handphone. Konon-konon online, tapi lain pula yang berlaku. Bila berlaku gambaran ini, apa yang perlu kita buat? Kita mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Sabar tu untuk tahan diri kita daripada buat benda yang tak elok. Dan solat itu subhanallah, dia punya jalan untuk kita selesaikan masalah. Hari ni orang tak nampak. Bila sebut ujian ini, Tuan Muhsin begitu juga dengan doktor, sama ada kita dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah. Ini dengan sembahyang Jumaat, dah berapa minggu tak boleh sembahyang Jumaat. Dengan majlis ilmu pun tak boleh nak datang. Sekolah-sekolah ditutup. Adakah Allah tak nak kita dekat dengan dia? Betul tak? Masjid, tak boleh nak pergi masjid. Tak, di sebalik itu Allah nak test kita. Ada cara macam mana kita nak dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Di sebalik itu, seolah-olah Allah tak nak undang kita ke masjid. Allah tak nak undang kita ke majlis ilmu. Allah tak nak kita buka sekolah tahfiz dan sebagainya. Di sebalik gambaran itu, dia punya jalan dia, wasta'inu, mohon pertolongan pada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan solat. Dan Allah sebut balik, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa maksud dia? Dan solat itu sungguh berat. Dua-dua ni, wa innaha, sabar dan solat ni satu benda yang berat. Berat. Nak sabar, awak bolehlah cakap sabar-sabar, awak tak rasa. Betul kan? Kadang timbul macam tu. Awak bolehlah cakap sabar-sabar, awak tak rasa, saya yang rasa. Kita mudah nak ungkapkan sabar. Tapi di sebalik gambaran itu, apa dia? Kita bawa gambaran sabar dan solat, kecuali berat. Benda tu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk tu, apa dia? Orang yang fokus. Hidup aku ni untuk apa sebenarnya? Kadang kita faham kan? Macam doktor sebut tadi, dengan basah kuyup, dengan macam-macam waktu Ramadan, subhanallah, bila dalam keadaan panas, haus kan? Allahu Akbar, bukan satu benda yang mudah. Tapi bila dia tahu dia punya target, dia punya matlamat, hidup aku ini adalah kerana Allah, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia, bermanfaat pada manusia lain, dia tak akan pedulikan apa cabaran yang datang sekalipun. Allahu Akbar. Hari ini kita cuba muhasabah balik. Allah datangkan setiap yang berlaku tu ada hikmah. Hikmah tu apa dia? Pengajaran, tarbiyah yang utama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Penuh dengan tekanan Tuan Muhsin. Macam-macam dengan subhanallah, dengan tak ada kerja. Kawan saya seorang pilot hari ni, dia pilot bawa makanan pula. Dulu pilot kapal terbang. Ni pilot Grab Food kan. Food Panda dan macam-macam. Subhanallah. Bila sebut gambaran ini, orang yang sedar dunia ni hanya sementara, ujian tu dia akan dapat gambarkan sebagai apa? Hanya Allah nak test dia. Kalau kita renung surah Al-Mulk, nak tidur ni, kita digalakkan baca surah Al-Mulk ayat yang kedua.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kematian. Allah datangkan dulu hayata kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak test hamba-hambaku banyak mana kebaikan yang dibuat. Di sebalik ujian tu baru tahulah perangai manusia yang sebenar. Allahu Akbar. Itu yang dapat saya kongsikan. Apapun kita kembali kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah, setiap musibah yang datang qalu, Allah ajar kita, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datang musibah, kepada Allah juga musibah itu dikembalikan dan Allah juga penyelesai. Jadi vaksin yang terbaik, kita banyakkan serah pada Allah. Stres memang stres. Kawan bunuh kawan, macam-macam gambaran, subhanallah, memang sangat stres. Apapun, bila kita meletakkan segala-galanya kerana Allah, akan jadi mudah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah saya rasa sungguh teruja lah dapat bersama-sama dengan Ustaz dan Dr. Dal pada malam ni kan. Sikit sebanyak saya yang orang kata tak banyak ilmu ni dapat juga mendapat orang kata apa pengisian rohani. Alhamdulillah. Sama-sama. Tadi Ustaz berkongsi satu surah Al-Baqarah. Kalau saya boleh bacakan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa ala khashi'in. Yang mana firman Allah ini, Allah kata pada kita, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Maka kita kaji balik diri kita sahabat-sahabat sekalian, sama-sama ni kita dah benar-benar khusyuk kepada Allah. Dalam kita menghadapi COVID-19 ini, sejauh mana kita letakkan hati kita ke hadrat ilahi. Maka pada malam ini, marilah kita sama-sama berikizam dengan semangat hikmah daripada perkongsian Ustaz pada malam ini, kita dapat menjadi insan hamba yang kembali kepada penciptanya, insyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz atas kupasan yang menarik sebentar tadi. Saya nak kembali pada doktor. Sekarang tadi kita dah berbicara dari sudut keagamaan. Sekarang kita nak kembali kepada sudut sains dan perubatan. Kalau tadi saya pun tanya Ustaz, amalan dan nasihat dari sudut keagamaan, bagaimana kita kena kembali mendekatkan diri kepada ilahi. Kalau dari segi sains dan perubatan ni, Dr. Dal apakah amalan dan nasihat yang doktor boleh berikan kepada mereka yang dikenal pasti ataupun telah pun disahkan mengidap ataupun positif COVID-19 ini? Silakan doktor. Doktor, tak dengar. Boleh doktor tak dengar suara. Boleh. Minta maaf. Okay. Alright. Okay, silakan doktor. Okay. Jadi yang seperti saya katakan tadi, soalan kedua daripada Encik Mohsin ni memang berkait rapat dengan apa yang Ustaz Alhamdulillah baru kupaskan sebentar tadi. Jadi apabila seseorang pesakit dijangkiti COVID ini merupakan satu ujian dari segi fizikal dan ujian mental juga untuk pesakit. Jadi bila mana mereka mungkin mula-mula mengetahui status mereka dijangkiti oleh COVID. Jadi sudah pasti mereka berasa takut, resah dan mungkin sedih juga dengan berita yang baru diterima. Jadi penting untuk boleh dengar saya seperti biasa Encik Mohsin? Boleh?
Boleh, okey. Jadi penting untuk pesakit-pesakit ini diberi diberi bantuan dari segi kesihatan mental juga. Untuk pesakit-pesakit yang selalunya yang kita jumpa di klinik kesihatan, mungkin mereka pada mulanya datang hanya untuk ujian saringan dan kemudian didapati positif, ataupun kebanyakan pesakit, lebih kurang 3/4 daripada pesakit yang dijangkiti COVID ni menunjukkan gejala yang ringan. Jadi staf kesihatan akan pergi ke rumah mereka dan membawa mereka ke hospital dengan menaiki ambulans. Jadi itu pun boleh membuatkan pesakit berasa agak takut dan berasa gelisah apabila staf kesihatan hadir ke rumah mereka. Kita akan telefon dan beritahu dan kita akan suruh pesakit bersedia. Jadi untuk soalan Encik Muhsin tadi berkaitan dengan apa amalan dan nasihat yang sesuai secara medikal diamalkan oleh pesakit COVID-19, saya akan katakan di hospital, saya pasti rakan-rakan seperjuangan saya, staf kesihatan akan membantu mereka dari segi menyelesaikan diri di sepanjang tempoh kuarantin sehingga swab ataupun ujian mereka seterusnya menjadi negatif. Jadi selalunya bila pesakit-pesakit dimasukkan ke hospital kerana dijangkiti COVID, mereka hanya boleh pergi kalau seperti yang Ustaz katakan tadi, jangkitan COVID. Jadi mereka dari segi untuk mereka menyebarkan virus itu kepada orang lain, mereka perlu mengurangkan risiko dengan memakai pelitup muka, mengamalkan etika batuk yang betul. Etika batuk yang betul ni Tuan Muhsin dengan Ustaz, cara batuknya kita akan cuba suruh batuk di siku ni supaya tidak merebak ke tempat lain ataupun batuk menggunakan tisu dan kemudian kita akan suruh buanglah tisu yang telah kotor tu. Dan sentiasa membasuh tangan. Walaupun membasuh tangan tu nampak agak simple tetapi ia satu cara untuk kita mengelakkan penyebaran. Jadi pada masa yang sama untuk menguatkan ketahanan badan, kita akan galakkan pesakit untuk terus mengambil makanan yang berkhasiat sepanjang tempoh kuarantin. Jadi nasihat-nasihat yang saya bagi kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID ini juga boleh diguna pakai untuk klien yang melalui proses kuarantin. Kalau yang proses kuarantin ni kadang-kadang selalu kita tidak tahu apa yang kita perlu buat di sepanjang tempoh kuarantin tu. Kita boleh juga untuk infografik yang seterusnya ada gambar apa yang kita patut tata cara untuk klien-klien yang sedang mematuhi tempoh 14 hari kuarantin. Contohnya kita akan suruh tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dan buangkan tisu yang telah kotor tu di dalam tong sampah yang bertutup. Kalau kita tengok infografik seterusnya, kita akan nampak ada juga kita akan kata elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri seperti berus gigi dan sabun pembasuh muka dan cuci peralatan makanan dengan bersih. Jadi kalau di dalam hospital, staf-staf hospital akan bantu pesakit-pesakit untuk mengelakkan penyebaran kepada penyebaran seterusnya dan pada masa yang sama staf-staf akan memakai PPE yang penuh lah untuk mengelakkan penyebaran kepada staf sendiri. Tuan Muhsin dengan Ustaz pun ada sebut juga tipulah saya kalau saya katakan staf-staf kesihatan yang bertugas dengan menjaga pesakit COVID ini tidak risau. Pasti mereka sentiasa risau
tambahan pula mereka kemudian pulang dan berjumpa ahli keluarga masing-masing. Jadi kami juga membantu staf-staf kesihatan dari segi saringan untuk staf kesihatan dan memberi bantuan kita panggil PFA, Psychological First Aid untuk staf-staf kesihatan yang mungkin tertekan sepanjang tempoh pandemik ini supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Itu antara contoh-contoh nasihat yang kita bagi untuk pesakit COVID-19 lah. Kembali kepada Tuan Moderator. Okey. Terima kasih Dr. Dal atas perkongsian yang menarik dengan infografiknya. Saya teruja lah bila ada maklumat-maklumat begini. Kadang-kadang benda ni kita tak dapat kecuali kalau kita sentiasa merujuk kepada website ataupun laman web rasmi Kementerian Kesihatan. Tapi malam ni alhamdulillah dengan kehadiran Dr. Dal dapat juga kita berkongsi maklumat dan orang kata apa, dia punya etika-etika yang perlu dilaksanakan. Macam tadi yang batuk tu saya tertarik sungguh. Sebelum ni kita kalau batuk kita mesti nak tutup mulut kan dengan tangan. Tapi now with the new normal ni kita kena tutup dengan kita punya siku ni. Baik. Betul. Apa yang saya boleh simpulkan di sini doktor virus COVID-19 ni walaupun keboleh jangkitan dia ni tinggi, tapi pada masa yang sama kadar sembuhan juga pun tinggi juga ya doktor Kalau kita tengok dalam hari ni saja. Kalau kita tengok hari ni, yang kadar jangkitan dalam pada 16 November kes baru dalam 1103 kes baru dan kadar yang sembuh dalam 821. Jadi nampaknya kita dalam arah yang betul lah apa yang cuba dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan untuk melandaikan dia punya curve tu sedang dijalankan, dan insya-Allah kalau kita semua dapat sama-sama kekalkan penjarakan fizikal, patuhi SOP, lepas tu dalam masa yang sama bersama dengan pihak kementerian dan juga frontliners untuk memutuskan rantaian COVID ni, insya-Allah kita akan dapat melandaikan curve COVID ni dalam gelombang yang ketiga ni insya-Allah. Jadi sama-samalah kita jaga kita. Pada masa yang sama, sekali lagi saya nak juga menekankan Akaf Holding melalui dana wakaf kas COVID-19 ni, untuk makluman doktor dan juga ustaz, telah menyerahkan satu mesin ventilator. Ini mesin bantuan pernafasan ke Hospital Kajang yang mana kami wakafkan sebagai unit tambahan untuk kita gunakan membantu pesakit-pesakit COVID-19 yang memerlukan bantuan pernafasan. Jadi saya menyuruh sekali lagi para pejuang wakaf di luar sana yang ingin turut sama dengan kami, bolehlah menyumbang dalam tabung ini yang kami masih gerakkan, dan insya-Allah sikit sebanyak sumbangan ini akan terus memberi manfaat yang berterusan kepada pasukan barisan hadapan kita. #kita jaga kita. Baik. Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi. Kita akan teruskan kembali kepada yang berbahagia ustaz mungkin ini soalan yang terakhir. Jadi saya akan berikan satu soalan yang lebih umum ustaz Okey. Saya nak tanya pandangan ustaz Kita tahu setiap majlis agama negeri ada perbadanan wakaf dan kita pun ada Yayasan Wakaf Malaysia. Dan kami Awqaf Holding Berhad merupakan satu institusi wakaf korporat. Jadi ustaz, bagaimanakah institusi dan badan-badan wakaf ini boleh memainkan peranan yang lebih aktif bersama dengan kerajaan dan masyarakat dalam menangani wabak COVID-19 ini? Minta pandangan ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada Tuan Mohsin, begitu juga dengan Dr. Dal dan seluruh teman-teman yang melihat bicara pada malam ini. Subhanallah,
seronok bila kita sembang daripada sudut Quran dan kita sembang daripada sudut sains. Jadi benda tu subhanallah nampak lebih subhanallah, lebih kita tertarik, lebih kita belajar. Subhanallah, apa yang berlaku termasuk wabak ini juga ilmu Allah. Dan benda yang kita tidak sedar ini juga Allah datangkan kepada manusia yang bentuk wabak ni, kuman. Yang kuman pun Allah hantar tentera yang tak nampak, jadi kita sangat takuti. Balik pada persoalan Tuan Muhsin tadi, saya nak petik juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya ayat yang ke-11 daripada surah Al-Hadid. Kita nak cerita orang yang infak, orang yang berwakaf ni apa sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat kali ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Ajrun karim. Pahala balasan yang sangat mulia di sisi Allah. Bermakna apa tadi? Doktor ada tugasnya, meminjamkan dirinya. Frontliner yang ada minjamkan dirinya kepada jalan Allah dengan pinjaman yang terbaik. Ikhlas, Allah akan ganti dengan yang terbaik. Tadi Tuan Muhsin sebut pejuang wakaf, cantik bahasa tu. Pejuang wakaf, dia wakafkan harta, wakafkan duit, dipinjamkan. Sedangkan kita meminjam daripada Allah, pinjamkan balik pada Allah, Allah akan balas dengan balasan yang sangat mulia di sisinya. Allahu Akbar. Jadi kita kena faham benar-benar yang kita buat bukan nak pujian manusia, tapi kita buat kerana Allah. Allah transitkan pada kita, tubuh badan kita, masa kita, segala-galanya kita penat yang berbaloi. Allahu Akbar. Jadi soalan Tuan Muhsin tadi, bagaimana pihak wakaf nak bekerjasama? Pandangan saya kita kena jadi penggerak. Bila sebut jadi penggerak, jadi pemudah cara kepada orang awam. Allahu Akbar. Memang benda ni kadang boleh jadi fitnah. Nampak pergunakan nama, nampak pergunakan yayasan, nampak pergunakan pertubuhan. Tapi di sebalik gambaran tu, bila kita niat kerana Allah, Allah akan bantu dengan sebaik-baiknya. Fitnah memang tetap ada, tapi kena clear lah benda ni. Kena clear, bahkan kena kita buat bicara seperti ni, kita buat kempen. Subhanallah, hari ni manusia melihat benda yang subhanallah yang viral, yang tak viral tu dianggap sebagai sorok duit lah dan macam-macam. Apapun yang boleh saya gambarkan daripada persoalan tadi, kita kena rasa Allah bagi pinjam, kita bagi pinjam balik pada Allah, kita agihkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. 4 persoalan yang Allah akan tanya di akhirat. Tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara ni. Yang pertama, umur, masa hidup kita ke mana kita habiskan. Sedar tak sedar, tahun 2020 ni hanya ada 2 bulan aja yang kita boleh bergerak. Maksudnya hidup lah. Betul tak? Masuk bulan ketiga dah start awal PKP. Allahu Akbar. Bayangkan kalau doktor lah, kalau frontliner yang ada, jurawat, berapa banyak masa yang dikorbankan daripada berjumpa dengan anak-anak. Mudah-mudahan ini nilai yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni masa sampai ketua ke yang bentuk masa ni umur kita kan. Yang kedua, Allah akan tanya berkenaan dengan harta. Harta ni subhanallah, harta yang kita infakkan, itulah harta yang sebenar kita untuk akhirat. Yang kita simpan, cuba tengok hari ni simpan, tak jadi apa pun. Kita kedekutkan apa semua, subhanallah lah. Tak ada guna apa. Dan yang ketiga, Allah akan tanya berkenaan dengan ilmu. Malam ni doktor share ilmu, subhanallah. Diri anda juga berhikmat, terpaksa korban, share lagi ilmu, subhanallah. Tuan Muhsin lagi share, pelbagai, mudah-mudahan. Dan yang keempat, apa dia? Ramai yang kita tidak sedar. Abdan fima ablah. Badan ke mana kita binasakan, umpamanya ke mana kita letihkan, ke mana kita penatkan. Termasuk juga ayat tadi, barang siapa yang beri pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang terbaik, di sebalik gambaran itu Allah akan beri ganjaran yang sangat mulia. Jadi yang ada subhanallah authority lah, yang ada kemampuan untuk bergerak ke depan, anda jadi perantara
perantara wakaf, perantara zakat, perantara infak orang ramai. Mudah-mudahan anda juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penilaian yang terbaik, insya-Allah. Kita buat kerana Allah. Insya-Allah Allah akan bantu. Baik. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, cantik sungguh apa yang Ustaz kongsi kita sebentar tadi ya. Jadi satu motivasi pada semua penggerak-penggerak dan pejuang wakaf dan juga semua para pejuang Barisan Hadapan untuk terus sama-sama menabur bakti. Kerana apa yang Ustaz sebut tadi, 4 perkara tu memang perkara yang kita perlu ada untuk kita bawa ketika kita berhadapan dengan Allah. Yang mana Ustaz sebut tentang umur, masa yang kita telah habiskan sepanjang kehidupan kita di dunia ni. Begitu juga dengan harta. Berapa banyak harta yang kita tinggalkan, infakkan, dan paling penting tak ada harta pun yang kita akan boleh bawa ke sana kecuali jariah dan juga ilmu. Seterusnya Ustaz membicarakan tentang ilmu ya. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat ilmu daripada sains perubatan, kita dapat ilmu daripada sudut keagamaan, dan insya-Allah yang akhir sekali kita jadikan badan kita ni, fizikal kita ni sebagai saksi di hadapan Allah nanti bahawa kita membuat sesuatu yang baik ketika hidup kita di dunia ni, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Satu orang kata apa, jawapan yang menyeluruh untuk kami dan juga sekalian yang mendengar pada malam ini, ambil iktibar dan sama-sama orang kata apa, insafi, insya-Allah. Baik. Soalan seterusnya, saya pun rasa ini pun boleh jadi soalan yang terakhir, tapi insya-Allah kita akan kembalikan kepada doktor ya. Baik, selalunya doktor Dr. Dal, perkara yang paling kita takuti ya apabila salah satu ataupun salah seorang daripada keluarga kita terkena jangkitan COVID-19. Dia jadi macam satu tabu. Apabila kita dengar saudara ataupun keluarga kita, sahabat kita dijangkiti oleh COVID-19 ni. Jadi sebagai seorang petugas ataupun seorang doktor di Barisan Hadapan ni, apakah sokongan yang sebenarnya diperlukan oleh pesakit COVID-19 ini di saat dia telah menerima keputusan positif dia adalah pesakit COVID-19? Kalau boleh doktor kupas dan bagi sikit nasihat pada kami semua ni. Silakan. Okay. Alhamdulillah, kita teruskan sesi kita ni dengan soalan ketiga yang Tuan Moderator dah utarakan. Saya pun banyak belajar daripada Ustaz dan sepanjang sesi kita pada hari ini. Jadi bila mana kita nak bincangkan apakah sokongan yang diperlukan oleh pesakit yang telah didiagnose dengan jangkitan COVID-19 ini, kita tahu ini bak kata pepatah kan, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi bahu-bahu yang bersama dengan pesakit tu juga akan terkena, akan sama-sama perlu menghadapi ujian yang ada. Bukan sahaja pesakit tetapi juga sokongan untuk ahli keluarga. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19 ini perlu dimasukkan ke hospital. Jadi mereka perlu ke hospital seorang diri tanpa ditemani oleh ahli keluarga. Jadi ini memang mengundang pelbagai, kita panggil mixed reaction, pelbagai emosi ke atas pesakit. Bila mana mereka perlu menghabiskan masa yang agak panjang di hospital, kita akan sarankan untuk pesakit-pesakit ini gunakan masa yang ada di hospital untuk refleksi diri, untuk beribadah, dan pada masa yang sama sentiasa patuh kepada anggota kesihatan. Itu lebih kepada nasihat-nasihat fizikal yang diperlukan untuk menghindari penyebaran virus. Tapi sokongan yang lebih penting ialah sokongan mental ataupun sokongan moral yang kita perlu berikan kepada pesakit.
Jadi sokongan ini perlu diteruskan apabila mereka pulang ke rumah. Bagi pesakit yang mungkin mendapat jangkitan yang lebih serius, proses pemulihan mereka mungkin mengambil masa yang lebih lama. Ini kerana jangkitan yang serius bukan sahaja menjejaskan fungsi pernafasan mereka, tetapi organ penting yang lain seperti buah pinggang. Jadi bila mereka pulang, contohnya sokongan yang diperlukan untuk pesakit-pesakit yang telah sembuh COVID-19 ini, mereka perlu meneruskan pemakanan sihat dan mengamalkan gaya hidup aktif. Jadi dia orang boleh mulakan aktiviti fizikal jika bersesuaian. Yang lebih penting seperti Tuan Moderator sebut, sokongan kepada ahli keluarga yang ada di rumah sementara pesakit-pesakit ini dimasukkan ke hospital. Betul seperti Tuan Moderator cakap tadi Mohsin. Mohsin sebut kerap kali media sosial dihujani dengan imej-imej di mana pesakit diambil di rumah menaiki ambulans. Macam-macam kita dapat ada orang kongsi. Kadang-kadang bukan sahaja imej, ada kalanya info peribadi turut disertakan. Jadi keluarga pesakit memang terbeban dengan kita panggil stigma atau salah anggap dari masyarakat ni. Jadi kalau kita tengok infografik yang disediakan oleh kementerian ini, kita akan kata kita mesti sama-sama mengelakkan stigma ataupun pandangan negatif kepada pesakit dan ahli keluarga ini, kerana jika ini diteruskan, kita akan membuatkan pesakit atau ahli keluarga yang mungkin kemudian yang bergejala tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Jadi saya nasihatkan amalan perkongsian info-info sensitif ataupun peribadi ini untuk dihentikan, kerana ini boleh membawa lebih kemudaratan lah, kemudaratan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pendengar di luar sana sentiasa rasa gelisah atau takut kalau kawasan tuan-tuan atau puan-puan mempunyai kes positif, mana-mana pun kita akan kata sentiasa amalkan apa yang sentiasa, contohnya Tan Sri DG sendiri sentiasa katakan setiap kali ada press conference kan, mengamalkan 3W tu, wash, wear and want, dan mengelakkan 3C. Itu sentiasa kita kena amalkan. Crowded places, confined spaces and close conversation pada setiap masa. Regardless sama ada kawasan tuan-tuan atau puan-puan di luar sana ada kes-kes positif berada di zon merah, zon kuning atau zon hijau maksud saya. Jadi kita akan kata sentiasa amalkan nasihat-nasihat yang diberikan ini supaya kita sentiasa dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini. Kembali kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian itu. Memang macam doktor kata, stigma kepada ahli keluarga dan khususnya kepada pesakit sendiri apabila dijangkiti COVID ni. Macam hari ni saya dengar ada yang kes, kalau keluar berita tu ada yang sampai terjun bangunan. Kan? Bila betul. Ada tu kes tu. Jadi walaupun itu adalah kes yang terpencil, tapi kita mungkin atas sebab mereka ni mendapat maklumat yang salah tentang COVID-19, maka mereka mengambil jalan mudah dan atas tekanan-tekanan tertentu, itu yang telah berlaku pada mereka lah. Jadi kita harap atas perkongsian Dr. Dal pada malam ini akan mengubah 180 darjah persepsi kita terhadap mereka yang menghidap penyakit COVID-19 ni, dan kita sama-sama berdoa semoga mereka sembuh, dan kita berdoa Allah akan angkat seberapa segera wabak COVID-19 ni daripada muka bumi ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita telah selesai 3 pusingan soalan dan penjelasan daripada kedua-dua panelis. Walaupun kita dah kesuntukan masa
Tetapi saya rasakan sebab kita ada terima satu soalan yang agak menarik. Saya kira molek untuk saya utarakan kepada kedua-dua panelis soalan yang sama. Cuma kali ini saya akan bagi masa setiap panelis lebih kurang 3 minit. Boleh Doktor? Ustaz Boleh, insyaAllah. Saya mulakan dengan Doktor dahulu. Okey, kita terima soalan ni. Soalan ni Doktor, Doktor Dal. Baik. Terdapat pesakit COVID yang menghidap kemurungan. Okey? Akan tetapi tidak semua yang terkena jangkitan COVID akan pasti mendapat kemurungan. Hanya sebahagianlah setelah dia terima. Jadi apakah sebenarnya faktor yang menyumbang kepada penyakit mental seperti kemurungan dan lain-lain ni? Itu soalan kepada doktor. Dan Ustaz, sebenarnya soalannya sama, cuma kita nak tanya pandangan Islam dalam menangani penyakit mental atau kemurungan ni. Saya serahkan dulu pada Dr. Dal, kita bagi masa 3 minit Silakan. Okey. Terima kasih Encik Mohsin. Soalan yang menarik saya katakan yang diutarakan oleh penonton kita. Jadi kalau kita nak katakan faktor-faktor yang mungkin menyumbang kepada terjadinya kemurungan atau masalah mental lain bagi pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID ini, kita akan kata dia boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Jadi penyakit mental ni dia boleh disebabkan kemungkinan sebab tidak ada data yang penuh untuk mengatakan kenapa sesetengah pesakit boleh menghadapi kemurungan dan tidak semua pesakit yang dijangkiti COVID. Kita kena tengok mungkin pesakit yang menghadapi kemurungan itu ada isu-isu dari segi faktor ekonomi. Contohnya boleh juga kerana kehilangan pekerjaan setelah dijangkiti COVID-19 ini. Ada juga mungkin disebabkan oleh faktor sosial seperti penjagaan keluarga di rumah. Jadi mungkin pesakit yang dimasukkan ke hospital, contohnya dia ialah ibu atau bapa sentiasa risau akan penjagaan anak-anak di rumah. Sebab tidak semua orang mendapat bantuan setelah mereka dijangkiti penyakit COVID ini. Jadi ada juga kita akan kata mungkin faktor personality ataupun faktor pesakit itu sendiri. Kita tahu ada sesetengah pesakit ataupun sesetengah individu akan lebih cenderung ke arah mempunyai kita panggil low mood ataupun boleh juga mempunyai perasaan kemurungan ataupun dijangkiti depresi. Jadi kalau kita kata faktor-faktor yang berlainan ini, walau ada juga mungkin sejarah kesihatan mental dalam keluarga ada memainkan sedikit peranan, tapi kita kata pelbagai faktor ini boleh menyebabkan seseorang pesakit yang dijangkiti COVID-19 itu mendapat kemurungan atau masalah mental lain. Contohnya anxiety, sentiasa gelisah. Walaupun mungkin selepas itu mereka telah sembuh dari penyakit COVID, tapi sentiasa rasa gelisah jika mereka dijangkiti COVID-19 lagi. Jadi kita jika tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton ada menerima maklumat ataupun sentiasa mengikuti laman Telegram daripada MKN ataupun Kementerian Kesihatan, ada talian yang disediakan untuk bantuan psikososial untuk bukan sahaja pesakit, keluarga ataupun mana-mana publik di luar sana yang memerlukan bantuan psikososial sepanjang musim pandemik COVID-19 ini. Jadi kita boleh cuba telefon bantuan yang ada. Kita dengar pula apa pendapat Ustaz. Ada nombor dia. Nanti saya akan cuba kongsikan. Mungkin kita akan dengar sedikit kupasan daripada Ustaz dulu. Nanti saya akan inform nombor yang tertera untuk itu Okey, baik. Terima kasih. Okey, Ustaz, kalau boleh Ustaz tambah sedikit apa kupasan daripada Dr. Dal tadi kalau kemurungan dari segi sains dan perubatan mungkin Ustaz boleh bagi pandangan dari segi keagamaan, dari segi Islam itu sendiri, bagaimana kita nak menangani penyakit mental atau kemurungan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Mohsin, Dr. Dal dan seluruh yang melihat bicara pada malam ini. Saya nak balik kepada Al-Quran. Al-Quran ada sebut juga antaranya surah Al-Baqarah ayat yang ke-10.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Apa maksud dia? Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih kerana berdusta. Apa maksud di sebalik ayat ni? Kita cuba faham bukan dengan minda kita semata-mata, tapi di sebalik ayat ni kita cuba tafsirkan, bila hati kita kosong, bila hati kita jauh daripada ingatan Allah, Allah akan tambah penyakit yang macam-macam. Ini penjelasan daripada ayat ni, penyakit apa? Contohnya ragu-ragu, tidak yakin dengan kebenaran, tak percaya dengan benda yang berlaku, qada dan qadar Allah. Kalau kita tengok rukun iman ada 6 perkara. Yang kelima, beriman percaya pada hari kiamat. Rukun iman yang keenam, beriman percaya pada qada dan qadar. Qada dan qadar tu apa dia? Nasib kita. Sekarang ni kita macam ni. Bermakna apa? Kita kena yakin. Orang tak ada keyakinan tu akan datang kemurungan, kosong hati dan macam-macam. Allahu Akbar. Dan saya dulu pun pernah ada pengalaman berhadapan dengan, kita ada kebetulan ada rakaman di penjara. Di penjara satu remaja yang hafal Al-Quran. Mak ayah dia ustazah, tapi boleh duduk dalam tu, hafal Quran. Subhanallah. Dia kata dia bermula daripada tekanan sebab sibuk dengan handphone. Handphone lepas tu tidak dikontrol, dia leka dengan benda yang tak elok, porno, sampai dia tergamak culik budak kecil, nak rogol budak kecil tu. Allahu Akbar. Sedangkan dia penghafal Al-Quran. Mak ayah dia orang yang subhanallah, orang yang hebat. Apa maksudnya? Bila diri kita tidak ada subhanallah, tak ada batasan, kita lupa akan Allah, lupa akan ingatan daripada Nabi SAW, akan mudah jadi benda-benda yang tak elok. Bila sebut gambaran ini, saya sebut di awal tadi, ada 2 gambaran manusia yang diuji, sama ada dia dekat dengan Allah atau dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi doktor pun dah sebut, antara faktor kemurungan, tekanan, orang sekeliling. Jadi bila yang terbaik, kita cari bi'ah atau suasana yang terbaik. Bercampur dengan, walaupun dalam keadaan kita terbatas nak keluar, kita ada maya punya perkongsian ilmu, ada ceramah, ada majlis zikir dengan cara yang ada sekarang ni lah. Jadi apa yang terbaik, saya sebut di awal tadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk dalam suasana yang baik, ada doktor sebagai penasihat, ada ulama yang disebut sebagai pewaris Nabi untuk beri peringatan-peringatan, insya-Allah. Jangan kita leka dengan gambaran tu, insya-Allah kita akan terkawal daripada benda-benda yang tak elok, termasuk juga kemurungan. Dia akan ada bisikan-bisikan daripada syaitan. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz dan juga Dr. Dal kerana sudi menjawab persoalan apapun atau soalan bonus yang diberikan kita pada malam ini. Saya juga terima kasih kepada Dr. Dal kerana turut berkongsi talian sokongan psikososial COVID-19 ini, satu kerjasama di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Mercy Malaysia. Kalau boleh sebentar lagi kita akan turut kongsikan di apa kita punya platform. Cuma kalau saya boleh maklumkan, sekiranya tuan-tuan puan-puan memerlukan bantuan dari segi talian sokongan psikososial ni, boleh berhubung di nombor talian 03 2935 9935. Ya, saya ulang sekali lagi, 03 2935 9935. Telah keluar ada dikongsi dalam kita punya platform. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan sokongan, insya-Allah. Terima kasih doktor kerana berkongsi talian sokongan yang dapat membantu mereka-mereka yang menghadapi kesihatan mental dan juga kemurungan ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Maka dengan ini selesailah siri pertama webinar Awqaf Holdings Berhad yang bertajuk COVID-19, Hikmah dan Kesiapsiagaan. Saya mewakili pihak penganjur sekali lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita pada malam ini, Ustaz Ashraf dan juga Dr. Dal, kerana sudi bersama kita.
walaupun kita tahu kedua-duanya sibuk dengan tugasan masing-masing, tapi malam ni mereka dapat meluangkan sedikit masa untuk berkongsi sedikit ilmu yang insya-Allah perkongsian ilmu kedua-dua pakar di bidang masing-masing ini akan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah dalam meneruskan kehidupan, dalam kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kami mengharapkan para penonton di luar sana akan turut memanjangkan ilmu ini di Facebook tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni direkod, jadi boleh share dalam Facebook masing-masing. Dan insyaAllah kepada mereka yang sudi untuk bersama Auqaf Holdings Berhad untuk mengumpulkan dana, bolehlah terus layari maklumat lanjut di laman web rasmi kami auqaf.com.my, atau boleh juga terus menyumbang dalam dana wakaf kas seperti yang tertera di platform Facebook ini. Jadi moga-moga dengan sedikit usaha kita pada malam ini dan juga usaha untuk menghimpun dana, dapatlah kita membantu meringankan beban Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya memberi sokongan pada para petugas barisan hadapan insya-Allah. Maka dengan ini saya akhiri siri webinar kita yang pertama ini dengan tasbih kafarah dan surah wal Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Baik, dengan ini saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.